يا رحيم ربنا يا كريم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وما نرى ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين الراحمين فرج على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى الأولياء الله الصالحين أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم وإلى آبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا خصوصا هذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن ونور القرآن وبركة القرآن وارزقنا فهم معنى القرآن وانفع بنا عبادك المؤمنين بما علمتنا يا نافع 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 يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا لطيف يا لطيف يا لطيف. الحمد لله رب العالمين. أما بعد إخوة الإيمان Alhamdulillah. Apa khabar semua hari Rabu? Hari ni berapa? 3 kan? 3 hari bulan 1 24. Saya masih pakai jubah hijau. Dah 3 hari kuliah, minggu ni hijau saja. Tuan-tuan, tak apalah, mudah-mudahan tak ada masalah apa-apa hijau, kuning, putih. Ya, penting bersih luar dan dalam insya-Allah. Jadi pagi ni sesi 17 Rais, kita teruskan dengan ayat 64 hingga 68. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ
يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Taib 64 tuan-tuan. Katakan ya Muhammad SAW, wahai ahli kitab. Ini tuan-tuan, ini pegangan akidah para anbiya, semua nabi, ya, semua nabi Abul Anbiya, Nabi Allah Ibrahim sampai semua nabi, tak ada agama yang lain melainkan Islam. Maka ayat ini sebut, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimah pegangan yang sama. Kalimatin sawa, sama ya, selaras, iaitu antara kami dengan kamu mesti kalimah yang sama, pegangan yang sama. Apa dia? Prinsipnya iaitu bahawa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tu dia kan, tauhid lah. Mana ada cerita Trinity ke, anak Tuhan, Tuhan beranak ke, Nabi Muhammad tu anak Tuhan ke, tak ada kan. Kemudian kalimatin sawa itu juga ialah, dan bahawa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Hari ni aku sembah Tuhan kau, esok aku jadi Tuhan. Gila-gila pula dah. Kan? Kita pun baca lakum dinukum waliyadin.
Jika mereka berpaling, tapi memang ramai yang berpaling lah kan, maka katakan kepada mereka, ishhadu bi anna muslimun, saksikan bahawa kami orang yang muslim, Islam, tunduk, patuh. Qala wahai ahli kitab, lagi pesanan yang kedua kepada ahli kitab. Pertama tadi kalimatin sawa, pegang kepada akidah yang sama, kalimah yang sama, la ilaha illallah. Mengapa kamu berbantah-bantah? Tuan-tuan tengok tadi kat Maznah, ini mad lazim kalimi mustaqal, kena cukup 6 harakat, lima tuhajjun. Kemudian pada ayat berikut itu tuan-tuan, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sama juga 2 kali, falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Ayat 65 dengan 66. Itu mad lazim kalimi mustaqal, cukupkan 6 harakat. Okey. Qala, maka kenapa kamu membantah tentang Nabi Ibrahim? Dah Nabi Ibrahim pula dilibatkan sekali tuan-tuan. Padahal jarak Nabi Ibrahim dengan Bani Israel ini dah jauh kan. Padahal Quran sebut Taurat dan Injil diturunkan setelah Nabi Ibrahim. Beza Taurat tuan-tuan 1000 tahun, kemudian Injil turun selepas 2000 tahun menurut sebagian riwayat. Tang mana pula kau babitkan Nabi Ibrahim tu, kau khabar Yahudi, kau khabar Nasrani kan? Tak faham ke? Afala ta'qilun, tak boleh fikir ke? Bahasa lembut sikit, tak ada otak ke? Kan? Qala 66, begitulah kamu, ha antum, begitulah kamu berbantah-bantah tentang apa yang kamu ketahui, tetapi mengapa kamu juga melakukan bantahan terhadap apa yang kamu tak tahu? Kan? Ada benda yang dia tahu, okey lah nak bercakap. Tapi benda yang tak tahu pun nak cakap. Tuan-tuan antaranya ialah isu yang membabitkan Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihi salam. Okey. Qala, yang tahu segala-galanya apa? Allah. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu tak tahu. Kita pun selalu sebut wallahu a'lam bissawab. Hakikat kebenaran Allah saja yang maha mengetahui. Kita tahu sikit-sikit lah. Tahu satu tapi 1000 kita tak tahu. Jumpa 2 hadis, ada 2000 hadis yang kita belum baca. Kita baru tafsir, baca satu tafsir Munir, tafsir Imam Prof. Zuhaili, baru satu tafsir kita baca. Ada lagi 800 tafsir kita tak baca. Maknanya banyak yang kita tak tahu tuan-tuan. Tapi yang maha mengetahui Allah kan. Jadi Allah tegur kepada Bani Israel ini, kau jangan berlagak pandai lah, banyak bodoh yang kau tak tahu, kau acah-acah nak tunjuk terror, nak tunjuk lagak, nak tunjuk macu, nak berdebat, nak berpidato, padahal kau zero, kau kosong kan. Taib. Kemudian Quran sebut pada ayat 67, Nabi Ibrahim alaihi salam bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Hanif, lurus, Muslim, itu agama seluruh anbiya. Dan tak ada sesekali Nabi Ibrahim itu pula bawa kepada akidah syirik, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim ni siapa? Pengikut Nabi Ibrahim lah. Keluarga dia, umat baginda yang taat, itulah yang paling dekat. Kalau engkau Yahudi, kau tuduh kata Nabi Ibrahim tu bangsa agama Yahudi, wahai Nasrani mendakwa Nabi Ibrahim tu agama Nasrani, maka itu jauh. Sebab Quran mengatakan hanifat muslimah. Kita baca wa ma ana minal musyrikin dalam iftitah. Dalam ayat ini Allah sebut wa ma kana, bukan Ibrahim alaihi salam tu daripada orang yang musyrikin. Yang paling dokek, yang paling hampir rapat mesra dengan Nabi Ibrahim itu pengikut baginda alaihi salam. Dan Allah sebut wa hadzan nabiyyu walladzina amanu. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling kamcing, paling mesra rapat dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Apa pula? Tuan-tuan, kita ceritalah kenapa Nabi Muhammad punya nama naik kat sini. Yang paling rapat akrab dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allah lah yang memimpin kita. Wallahu waliyul mu'minin. Allahu waliyul ladzina amanu wa huwa yatawallas salihin. Inna waliyallah, sesungguhnya wali saya ialah Allah. Kan, sebab tu nama Allah tu Al-Wali, mengatur tuan-tuan, menyusun, mentadbir urusan kita. Al-Wali, memimpin kita, menggerakkan kita kepada segala kebaikan. Al-Wali, Allahu Jalla Jalaluh
wallahu waliyul mu'minin, Allah pimpin kita kalau kita nak kekal dengan iman. Tapi kalau kita buat dogi kita, kekufuran kita, semua pemikiran kita nak campur adukkan, tuan-tuan, maka kita tak dapat pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, alhamdulillah. Maka tuan-tuan, siri yang ke-17 pagi ni kita teruskan ya dengan halaman 250 bahasa Arab. Okey, alhamdulillah, saya nampak semalam collection untuk kitab Sa'um Mazaki dah cukup dah. Itu Bahrul Tafsir Munir. Kemudian Bahrul Madid ni pun ada seorang jemaah kita yang order. Mungkin dia ustazah kot, dia boleh baca Arab, bolehlah boleh. Kalau tak boleh baca Arab, bahasa Arab tak payahlah boleh. Kita nak order jugalah, dan satu pun kita akan bagi hadiah pun duitnya alhamdulillah nampak kayanya. Masing-masing semalam ada top up lagi 500, ada yang bagi 200.5. Tuan-tuan ni alhamdulillah saya ingat cukup lah untuk kos kitab, dan untuk urusan-urusan lain, kos pengurusan ke, zakat ke, infak kepada student ke, kepada syekh ke yang tuan-tuan kenal, insya-Allah saya akan bawa lah ya. Baik, jadi tajuk kita pagi ni ad-da'watu ila tauhidillah wa ila ibadatillah wa ila millati Ibrahim alaihi salam. Ya, dakwah kepada tauhid, dakwah mengajak kepada ibadah. Tuan-tuan maka ada dua riwayat, betul ke Kak Limah? Ada Kak Kam? Ada dua riwayat tentang sababun nuzul. Yang pertama 6567. 65 dan 66 dan 67 itu menceritakan riwayat daripada Al-Imam Ibn Ishaq dan Al-Imam Ibn Jarir radhiyallahu anhuma, daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, seseorang Nasrani Najran, dia bergabung pula dia. Najran ni kan nak mubahalah semalam, tapi dia pandai, dia takut nak mubahalah, dia tarik diri bayar 2000 pasang hullah. Itu dah cerita malam kan, mubahalah. Okey, jadi kali ni mereka bergabung pula ahli kitab Nasrani dengan Yahudi. Memang mereka ahli kitab kalau mereka berpegang dengan kitab Taurat dan Injil, mengikut syariat Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Tapi malangnya mereka telah meminda syariat Nabi mereka, mereka merubah. Itu yang masalah dia. Pendeta-pendeta ni kuat makan rasuah. Tuan-tuan dia yang gereja, mereka punya apa nak sebut, kalau pusat kita kata tempat orang Yahudi panggil apa? Biara Majusi. Kan? Yahudi punya tempat-tempat center dia orang, Nasrani dengan gereja dia. Jadi pendeta ni yang memutuskan hukuman. Betul lah, ulama memutuskan hukuman, pemerintah membuat hukuman, hakim membuat hukuman. Tapi hakim, pemerintah, qadhi, mufti itu mesti merujuk kepada hukum Allah, bukan hukum sendiri-sendirian berhad. Kan? Jadi diorang berdua ni, dua kelompok ahli kitab ni, Yahudi dan Nasrani, berhimpun bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berdebat lagi depan Nabi. Bergaduh ni dua grup ni. Yang geng Yahudi kata, Abang Ibrahim tim kita Yahudi, kata yang Yahudi, pendeta Yahudi. Orang Nasrani tak senyap, dia pun jawab, apa pula, Nabi Ibrahim itu Nasrani. Tuan-tuan maka Quran turun, ya ahlul kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Apa kau sibuk-sibuk cerita Nabi Ibrahim, sedangkan saya kata tuan-tuan tadi, beza tuan-tuan antara syariat Nabi, syariat orang-orang Yahudi tuan-tuan, Nabi Ibrahim dengan Yahudi 1000 tahun, nak sampai kepada Nabi Isa tu 2000 tahun sengkang masa dia. Jadi maknanya waktu yang agak terlampau panjang. Maknanya Nabi Ibrahim tuan-tuan terlampau lama tempohnya. Macam mana kau boleh dakwa Nabi Ibrahim tu, grup kau masing-masing nak bangga kan tuan-tuan, melibatkan dia tu orang kita, dia tu agama kita, bangsa kita, tapi semua tu palsu kan. Kemudian ayat 68 tuan-tuan, ayat akhir pagi untuk silibus pagi ni, ayat 68, sababun nuzulnya, latar belakang penurunan ayatnya ialah di mana orang Yahudi berkata, wallahi ya Muhammad, dia pun bersumpah juga, demi Allah ya Muhammad, dia kata, ya, aku tahu bahawa kami tak, engkau tahu bahawa kamilah orang yang paling layak
bergabung menjunjung agama Nabi Ibrahim berbanding kamu. Ini dakwaan Yahudi pula pada ayat inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina tabauhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu. Kan, bukan kau ya Muhammad, sebab isunya tadilah sebab Ibrahim tu Yahudi. Kata si Yahudi ni, kau ni Mat, apa yang sakit hati bona dengan kami? Kau ni dengki lah. Dia pula tuduh Nabi dengki, padahal yang busuk hati tu dia. Maka Allah respon tuan-tuan ayat 68 ya. Dan di situ juga Al-Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, inna likulli nabiyyin ulatun minan nabiyyin. Setiap nabi ada tuan-tuan yang mengikutinya di kalangan nabi juga, membackupnya habis-habisan. Wa inna waliyyi abi wa khalili rabbi. Sesungguhnya yang menjadi contoh segala nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, turut mencontohi ayahandanya, kekasih Allah Ta'ala, iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka tuan-tuan, baginda berdalilkan kepada ayat 68 yang sedang kita bicarakan pada pagi ini. Alhamdulillah. Okey, baik. Qala al-munasabah, keserasian ayat ni tuan. Semalam dah cerita tentang dakwaan Nasrani bahawa Isa itu Tuhan, Isa itu anak Tuhan, dan pelbagai dakwaan tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian, di sini nak cerita kau Yahudi ko, kau Nasrani ko, kau Meksiko ko, kau Burma ko, kau Rohingya ko, kau Arab ko, kau Israel ke, semua kita Banjar ke, Jawa ke, Melayu ke, semuanya mesti menjunjung akidah yang satu, kalimatin sawa, kalimah yang sama, iaitu la ilaha illallah. Tuan-tuan itu yang dibawa oleh nabi-nabi, itu yang diperkenalkan tauhid ibadah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang kita tahu Nabi Ibrahim tu Abul Anbiya, bapa segala nabi, Al-Khalil, kedudukan kedua sebab Al-Habib. Sebab itu tuan-tuan, kita pun subuh tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Cukuplah itu sebagai satu kemuliaan Nabi Allah Ibrahim yang mempunyai hubungan jalin dakwah yang begitu rapat dengan cucundanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi Nabi Ibrahim confirm bukan Yahudi, bukan Nasrani seperti yang didakwakan oleh mereka itu. Maka tuan-tuan, tafsirannya kata Prof Syekhuna Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala, katakan ya Muhammad, ayat 64, kan, wahai ahli kitab, sama ada Yahudi ataupun Nasrani, marilah kita ni pergi kepada titik pertemuan jalan kebaikan kebenaran. Bukan condong sana, bukan condong sini, bukan ke timur, bukan ke barat, bukan pergi kepada fahaman-fahaman yang gulu melampau ataupun yang lombik leweh, tak. Kalimatun sawa itu ialah yang diselaraskan kepada semua syariat, semua rasul, semua kitab. Tuan-tuan, kitab yang turun langit, daripada langit ompek, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Maka kalimah yang dibawa oleh semua nabi itu ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dah tahlil pun begini tuan, 100 kali sehari, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan? Dengan la ilaha illallah ini tuan-tuan, untuk kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kepada Allah Taala yang memiliki segala kekuasaan sultah, yang menghalalkan dan mengharamkan Allah. Jangan syirikkan Allah. Tuan-tuan, jangan ambil Tuhan selain Allah. Jangan ada di sana berhala, salib, patung, tagut. Apa tagut? Bukan tagut, tagut. Ani abudullaha wajtanibut tagut, suratul Nahl. Perenggan berikut tu kan. Tagut ni benda selain Allah Taala lah. Kita agungkan selain Allah. Anak kita, orang rumah kita, pangkat kita, nama kita lebih pula daripada Allah, tu jenis tagut lah tu. Merapu. Tuan-tuan, sembah orang Majusi sembah apa? Sembah api. Ini benda semua karut, tak boleh. Maka konsep wahdaniyah, keesaan ketuhanan itu Allah sebut alla na'buda illallah. Tu sebut, kalau kata orang nak faham tentang uluhiyah ketuhanan. Tuan-tuan, Allah
Kemudian wahdaniyah tentang rububiyah, ketuhanan tuan-tuan, iaitu Allah sebut wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Rabb itu kan Tuhan, Rabbul Alamin. Maka jangan ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka itulah dakwah semua nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua tuan-tuan, sama je konsep mereka. Allah utuskan para anbiya yang alaihi wassalatu wassalam, Allah wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana fa'budu, la ilaha illa ana fa'budun. Tiada Tuhan selain Allah, aku Allah, tuan-tuan, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini lanjutannya kata Syekh Wahbah dalam ayat 64 ni, asal Yahudi ni tuan-tuan, dia orang ni beriman, muwahhid. Kempen lagi. Semalam saya dah hadiah dekat Datin 5 set. Muwahhid, nampak tuan, muwahhidin, muwahhid. Tapi topiknya sebenarnya secara jujur tak adalah terlampau akademik sangat, mantap sangat. Bolehlah baca-baca sikit, kan? Tapi tauhid, muwahhid. Kita muwahhidun kita semua ni. Ada sebuah kerajaan dulu namanya kerajaan muwahhid, saya ingat di Maghribi, kan tuan-tuan. Jadi asal Yahudi ni kumpulan yang mengesakan Allah, tuan-tuan, kan. Tetapi mereka rosakkan akidah yang bersih fitrah itu, tuan-tuan. Maka mereka mengikut pemimpin-pemimpin mereka yang menyelewengkan mereka, tuan-tuan, dan membuat hukuman baru, silibus baru, akidah baru, rosak akidah orang Yahudi itu. Tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan itu rosak Yahudi, buat ikut pendeta dia punya fatwa. Fatwa mufti pakai, tapi fatwa mufti yang selari dengan Quran Sunnah, yang betul dengan kaedah fatwa. Bukan mufti itu pula jadi Tuhan, tak. Tuan-tuan, tapi benda itu berlaku di kalangan Yahudi. Demikian juga Nasrani, asal mereka muwahhid, Allahu Akbar, la ilaha illallah, asal mereka begitu. Mereka yang ikut Nabi Isa muwahhid, tuan-tuan. Tetapi akhirnya jadi mulhid, tidak bertuhan, jadi komunis dia, tuan-tuan. Kerana mereka telah masuk kepada lembah mempertuhankan dek sayang bona dia dengan Nabi Isa. Dia khabar Isa tu Tuhan, anak Tuhan. Tuan-tuan, 3 dalam 1. Tetapi ada grup mazhab baru, Protestan, ya. Protestan kan dia ada Katolik, ada yang lagi otai lagi, Katolik. Dia ada mazhab dia lah. Di kalangan orang-orang Kristian dia ada mazhab dia. Tapi kumpulan Protestan ni dia dah mula cuba perkenalkan mazhab. Dia kata dia menolak fahaman Isa itu sebagai Tuhan, tak nak. Dia macam balik kepada fitrah asal. Nasrani itu ialah kumpulan yang bertauhid. Tuan-tuan, baik. Jadi satu hari Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang buat suwi dia, tuan-tuan, saya kata suwi lah, sebab di tongkok dia tu ada kalung salib daripada Omeh. Apa dia? Tuan-tuan, dulu saya ke Kocik dulu kan, kecoh juga dulu di Kampung Paya dulu. Kecoh sebab apa? Ada kakak di kampung kami tu sekolah di Seremban ya. Sekolah saya tak tahulah sekolah apa. Ortodoks. Terima kasih Haji Mat. Ortodoks. Ya. Terima kasih Haji Syarifah. Dia sekolah di Seremban, duduk PD bulang naik bas lah. Zaman-zaman masa tu 80 berapa 85, 86 saya dia sekolah rendah lagi tu. Dia cerita gerakan Kristianisasi ni sangat kuat. Masuk ke kilang. Dia daripada Sabah tu bawa gerakan tu, dia menyeluruh lah. Sehingga tuan-tuan, ini cerita saya ingat lupa lah cerita tu. Sehingga kan dikatakan akhirnya kakak tu pergi bulang-alik, pergi sekolah kan, pakai tudung. Tapi kantoi tuan-tuan, dibuka tudung itu, dia dah ada salib dalam tudung dia. Dia cerita dululah, tuan-tuan. Itu cerita dulu. Wallahu a'lam bisawab. Okey, balik. Jadi Nabi nampak Sayyidina Adi ni pakai salib. Nabi kata, Adi, kau buang, kau campakkan berhala tu. Jadi Nabi panggil salib tu berhala, tuan-tuan, kan. Dan kata Sayyidina Adi, maka baginda membaca ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum
arbaban min dunillah. Ini dalam surah At-Taubah. Kan? Mereka mengambil pendeta-pendeta mereka, tok-tok syekh mereka tu sebagai Tuhan selain Allah. Kan? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mana boleh jadi syekh kita, mana boleh jadi Tuhan? Wali mana boleh jadi Tuhan? Nabi pun tak boleh jadi Tuhan. Ini pula kita nak angkat orang itu jadi Tuhan. Merapulah. Kan? Allah khalik makhluk. Garis pemisah yang jelas. Tuan-tuan kan? Jadi kata Senadi, wahai Rasulullah, kan, lima yakunu ya'budunahum. Kenapa mereka menyembah salib? Maka kata Nabi SAW, ya, ma kanu yuhalliluna lakum wa yuharrimun. Bukankah pendeta-pendeta kamu dulu, saya kena cek boleh tuan, Adi ni, Senadi ni, apakah dia memang orang Nasrani asalnya? Kan, bukankah kata Nabi SAW, bukankah ya mereka yang sewenang-wenangnya mengeluarkan hukum dan korang ni tanpa usul periksa, tanpa fikir, follow je? Kata Senadi, betul. Maka Nabi SAW berkata, itulah sebab ya, yang merosakkan ahli kitab ini kerana mereka tak ada pemimpin agama yang jujur. Begitu. Kalau kita dalam bahasa Imam Ghazali, ulama su semua, ulama semua mengampu, ulama jahat, ulama dunia. Kita pergi masjid, masuk kelas tafsir, nak kena Quran, nak kena hukum, kena agama. Saya cerita tuan-tuan pasal niaga yo. Saya kempen tuan-tuan pasal parti yo, parti saya nanti, parti sahah. Jadi tuan-tuan peninglah. Saya kata, ustaz, tuan-tuan kata, saya ni belajar agama, saya masuk masjid nak dengar kuliah ni, bukan nak dengar orang bercerabih beletek pasal MLM berbisnes ni itu baguslah, tapi bukanlah medan yang tepat untuk mengajak orang kepada benda macam tu, untuk mengajak orang pada politik, kepada apa. Tak sesuai medium dia. Dengan tidak menafikan itu sebahagian agama, politik sebahagian agama, bisnes sebahagian agama, betul, melengkapkan agama kita, betul. Tapi tuan-tuan, isu dia sekarang ni ialah ulama-ulama, ustaz-ustaz ni, ulama tu macam tinggi bonak lah kan, ustaz-ustaz kan. Dia tak ada. Dia kalau ngajak dia, hari ni kita ada taklimat bisnes, laju dia datang. Tuan-tuan, sekali datang mesyuarat RM50 allowance, ada berdesup dia sampai. Kan tuan, ustaz ni cerita ni, ustazah ni. Kan? Kalau ada begitulah. Bab bisnes dia cargas. Kalau cerita tentang politik tu, kau main semangat dia. Cerita bab hadis, lolap. Faham tuan-tuan? Ajak berzikir lagi. Ni cerita ustaz-ustazah ni. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Maknanya ialah, tapi kalau cerita bab dunia tu, dia pula nombor satu. Ustazah ni ngajar cara make up pula kat orang. Cara nak lawan lelaki pula ustazah ni ngajar pula. Kan? Jadi maknanya tuan-tuan, dalam bab hukum hakam agama dia lombik, tapi dalam bab dunia dia hidup nyawa dia. Jadi itulah saya nak gambarkan sebahagian sikap pendeta-pendeta itu. Dan mereka tuan-tuan ni, dalam riwayat sebut, mereka ni memang kuat menterdarah rasuah. Siapa sogok dia lebih, dia lepeh. Kan? Siapa bayar lebih, dia selamat. Macam mana Tok Syekh? Macam itu juga tuan-tuan, kita tak boleh nafikan perkara itu berlaku dalam sistem pendidikan Islam kita ni, berlaku dalam sistem tarikat, berlaku dalam sistem tahfiz, berlaku dalam sistem masjid, berlaku dalam agensi agama. Berlaku. Sebab apa? Meniru style ulama su', meniru style ruhban dengan ahbar di kalangan pendeta-pendeta Yahudi dengan Nasrani yang mempertuhankan diri sendiri. Akhirnya umat dia jadi hawa biru, sesat semua. Tuan-tuan, jadi tauhid itu telah lari daripada konsep asalnya. Okay, tuan Taib, fa in a'radu, tapi mereka tak mau ikut, mereka berpaling. Kan? Mereka tak mau berunding dengan baik, mereka enggan untuk menyembah Allah. Tuan-tuan, tetapi tetap kita ni kata la ilaha illallah. Kita dah ajak dia tak mau, kita tak boleh buat apa lah, kita tetap ke masjid. Kita dah ajak dia dah, kan? Dia kata macam-macam, kita tetap ke sahah macam biasa yo. Kan? Jadi kita Islam, kita tunduk kepada Allah, kita ikhlaskan niat kita, tidak ada tujuan dan hasrat selain kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya meminta manfaat dan mudarat hanya kepada Allah. Tuan-tuan yang lambat masuk, saya beritahu pagi tadi saya mulakan 7.30 dengan doa Sayyidi Saleh Ja'fari, iaitu antara amalan yang bagus dibaca hari Rabu ialah amalan nama Allah Ya Nafi'. Berapa kali nak baca?
22 kali. Ya Nafi', tak panjang pun, 2 seminit je. Ya Nafi', ya Allah manfaatkan aku ni jadi orang yang bermanfaat, ilmu, agama, akal, sihat, kesihatan aku, nikmat sihat ni boleh berkojo. Ya Nafi', sihat ni boleh bercakap. Tuan-tuan, ada idea, ada ilmu, boleh share, ada duit, boleh sedekah. Tu nak mana? Ya Nafi', manfaatkan aku ya Allah sebagai hamba-Mu yang memberi manfaat kepada semua. Ya Nafi'. Kan? Jadi nafi' itu daripada Allah, mudarat itu daripada Allah. Kan? Tuan-tuan, jadi itu yang kita tak akan menghalalkan sesuatu ataupun mengharamkan sesuatu. Ahli fatwa, JAKIM, mana-mana mereka akan ada polisi yang ketat, usul fiqah dalam menentukan sesuatu hukuman, bukan main sukati-sukati je. Tuan-tuan, qala, inilah kata Syekh Wahbah, tuan-tuan, inti jauhar risalah Nabi SAW, dan inilah yang Nabi utuskan surat-surat, Nabi panggil penulis tulis, hantar kepada tuan-tuan pemimpin-pemimpin Kisra, tuan-tuan, di Farsi, Herakla, tuan-tuan, di Rum. Malam tadi kita dekat Instek John Rizal, kita cerita tentang Najasyi, Raja Habsyah. Kemudian yang keempat, kalau orang tu berkuasa di Mesir, tuan-tuan, dulu panggil Fir'aun, ataupun kalau dah berkuasa di Mesir dipanggil Muqawqis, kalau dia bangsa Qibti, Muqawqis, tuan-tuan. 4 nama raja ni, maka Nabi utuskan semua surat kepada mereka. Apa yang dicatatkan dalam Sahih Muslim, kata Imam Muslim, tuan-tuan, meriwayatkan tulisan Nabi, surat Nabi SAW kepada Raja Herakla, iaitu Raja Rum. Tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Muhammad Rasulullah, nampak, kepada Herakla, Raja Rum. Salamun ala manittaba'al huda. Salam sejahtera kalau kita ikut petunjuk. Amma ba'du. Ni isi surat Nabi SAW kepada Herakla dan semua pemimpin dunia. Nabi utuskan surat. Nabi kata, wahai raja, tuanku, saya ajak tuanku masuk Islam. Aslim taslam. Tuanku Islam, tuanku selamat, bahagia. Tuanku Islam, Allah ganjarkan double pahala untuk tuanku Herakla. Tapi sebaliknya, kalau tuanku berpaling, tak mahu terima dakwah saya ni, tuanku tanggung dosa semua rakyat jelata tuanku daripada Arisiyin, bangsa daripada petani, pedagang, orang kerja bawahan, semua ini tuanku tanggung nanti dosa mereka. Kerana an-nasu ala dini mulukihim. Biasa rakyat ikut agama raja dia. Tuan-tuan, maka Nabi SAW memetik ayat yang mulia yang kita bincangkan pada pagi ini, ayat 64 tadi. Ya ahli kitab, ta'alau, kepada apa? Mari ke mana? Ila kalimatin sawa, prinsip yang sama, kalimah yang sama, iaitu la ilaha illallah. Jangan ambil manusia sebagai Tuhan. Wali bukan Tuhan, Nabi bukan Tuhan. Ya, tuan-tuan sekalian. Dan pada ayat 65, ya, disebutkan bahawa bagaimana mereka berobot-obot nak ambil pengaruh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wahai Yahudi, wahai Nasrani, korang beririo depan Nabi Muhammad mendakwa, ya, bahawa Nabi Ibrahim tu Yahudi, kata si Yahudi. Nasrani pula kata, itu kita punya geng, Nabi kita, grup kita, parti kita, mazhab kita. Sedangkan jarak tempoh masa itu, tuan-tuan, terlampau lama, lambat. Saya dah sebut tadi kan, kalau nak sampai kepada geng-geng Nasrani ni 2000 tahun, nak sampai kepada geng Yahudi ni 1000 tahun. Tang mana pula datang Nabi Ibrahim tu Yahudi ataupun Nasrani. Tuan-tuan, dalam nota kitab Syekh Wahbah ni disebut apa? Ya, sedangkan kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa alaihi wassalam hanya turun selepas beribu tahun kewafatan Nabi Ibrahim. Tuan-tuan kan, dia samalah soalan bodoh orang tanya, Imam Syafi'i tu Asy'ari ke? Tu soalan bodoh nama dia tu. Tuan-tuan kan, orang tak cerdik tanya macam tu. Bila masa kau daftar mazhab Syafi'i? Tu seorang tak cerdik tu. Tuan-tuan kan, kita tuan-tuan tak katalah Imam Syafi'i itu Asy'ari, sebab itu zaman salaf. Kan, mazhab Asy'ari itu muncul tahun 300, kemudian sikit baru dipinda, ataupun bukan dipinda, maafkan saya, digubal silibus, disusun supaya memudahkan orang faham tauhid, sifat 20. Kan, jadi tak adalah bangkit Imam Malik mazhab apa? Imam Malik akidah apa? Akidah salaf, betul, salaf yang benar, yang tepat. Tak payahlah persoalkan akak mazhab apa bila masa akak daftar mazhab Syafi'i.
Tak payahlah memperolok-olokkan mazhab orang kan tuan-tuan. Jadi memang sebab Nabi dah terangkan semua, sahabat dah sambut, dah terapkan apa yang Nabi sampaikan, maka bermula zaman tabi'in tu dah ada sedikit perkembangan permulaan pertumbuhan mazhab. Zaman tabi'in semakin subur, barulah berkembang mazhab tu. Jadi tak bolehlah kita persoalkan zaman siapa tuan-tuan. Ini samalah persoalan macam mereka mendakwa Ibrahim tu Yahudi, Ibrahim tu Nasrani alaihi salam. Tuan-tuan Tayyib. Kemudian pada ayat 66 Allah menunjukkan, membongkarkan kejahilan mereka, hamaqah, kebodohan mereka. Tuan-tuan, maka Allah tanya, macam mana cerita kau kata tentang dakwaan Nabi Isa, tuan-tuan, ataupun dakwaan Nabi Isa mengatakan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa dah khabar kepada orang Yahudi, orang Nasrani, nanti ada Nabi akhir zaman namanya Ahmad. Kan, korang pinda juga kenyataan itu. Kan, tuan-tuan, Nabi Isa dalam kitab Taurat Injil ada disebut tentang Nabi Ahmad, Nabi Muhammad SAW. Kau buang ayat itu. Tuan-tuan kan. Jadi sekarang kita nak buktikan siapa yang menipu. Korang berhujah nampak macam petah, nampak macam smart, nampak macam padu, tapi habuk pun tak ada. Tuan-tuan maka asas apakah? Jadi Syekh Wahab kata, untuk kamu berdebat mengatakan tentang Nabi Ibrahim tu Yahudi lah, Nasrani lah, korang bukan tahu apa-apa pun. Kan, ini cerita syariat dulu, kau tak study, kau tak baca, kau main bantai, main hentam je. Tuan-tuan ini antara teguran Allah kepada mereka Yahudi dan Nasrani yang berdebat di hadapan Nabi SAW. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kamu tak tahu apa-apa. 67. Maka tuan Allah memberikan keputusan yang pasti, al-qararul hasim, tentang Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Titik dah itu ya. Tapi Nabi Ibrahim itu siapa? Hanif, memegang kepada agama fitrah. Tuan-tuan, yang lari daripada syirik, lari daripada apa-apa sistem yang bercanggah dengan syariat yang mulia. Muslim, Nabi Ibrahim musliman, tunduk, patuh, taat, menjauhi tegahan. Itulah syariat yang dibawa Islam. Kan, jadi ada pun dakwaan sebahagian tadi yang Yahudi Nasrani itu pembohongan, pendustaan, scam. Tuan-tuan dan tuan-tuan, ya, mereka menamakan diri mereka sebagai hunafa yang bersih, yang lari daripada sistem yang kolot, yang syirik. Kan, mereka mendakwa mereka ni yang benar. Quraisy mengatakan kamilah agama Nabi Ibrahim Hanif, tapi kau telanjang, kau tawaf bogel telanjang, kau tawaf bertepuk tangan bersiul. Hanif apa benda? Kan, meminda syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ini orang musyrikin Mekah pula. Jadi semua tak betul tuan-tuan. Maka yang paling tepatnya ayat 68 Allah sebut yang paling betul mengikut syariat Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam, tuan-tuan, iaitu tuan-tuan umat baginda yang hidup di zaman baginda, yang terima syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, menjunjung kalimah tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tuan-tuan, itulah yang dikatakan yang benar, bukan yang benar di kalangan Yahudi dan Nasrani yang hanya mendakwa kosong. Dan tuan-tuan, dilanjutkan ayat itu, yang benar mengikut Nabi Ibrahim itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadan nabi ini siapa? Nabi Muhammad dan para sahabat dan kita semua tuan mengikut Nabi Muhammad, artinya kita juga menjunjung syariat Nabi Ibrahim, mengikut semua nabi-nabi yang terdahulu. Kita beriman dengan semua. Kan tuan-tuan, itulah dia orang yang dianggap ahli tauhid. Tuan-tuan, yang sama sekata seia tuan-tuan dari sudut wahdaniyah, keesaan Allah. Nak sebut tentang uluhiyah ke rububiyah ke, konsepnya sama, iaitu la ilaha illallah. Tuan-tuan, itulah tuan-tuan tonggak Islam, akidah lah. Kan, akidah. Jadi teknikal tu berbeza sikit. Mazhab itu ada pelbagai, sesuaikan dengan uruf, ikut tempat, ikut masa, ikut situasi. Itu dari sudut teknikal. Tapi asas akidahnya sama. La ilaha illallah, itulah pergantungan kita kepada Allah. Allahu waliyul mu'minin. Allah mengatur urusan kita selagi mana kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman dengan para anbiya, menjunjung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan, sedikit kesimpulan 10 minit. Jadi maknanya yang cerita tadi
sebahagian pendeta tadi tu diorang telah meminda syariat nabi-nabi mereka, dia pula jadi Tuhan. Tuan-tuan, jadi maknanya ketaatan kita pada Allah, bukan pada manusia. Jadi dia kata la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kan tuan kan, tak boleh kita taat kalau benda maksiat. Jadi tuan-tuan ikut ustaz, ikut saya kan, saya katakanlah, saya pujuklah tuan-tuan, kata boleh ni sistem bisnes saya ni dia sistem Islamik ni, tapi tak apa-apa bondo, entah riba pun ada, judi pun ada, tak tentu harah. Saya buat sistem ni oleh kerana saya ni orang panggil tuan guru, saya jual nama saya, saya buatlah sistem tu, ini syariat, ini saya temberang lah dalil situ lah, saya potik lah kitab ni lah tuan. Tuan-tuan pun malu-alah juga kalau ustaz cakap pun, nak lawan pun takutkan pendek umur, tak ikut dia. Jadi tak bolehlah ikut saya kalau jelas apa yang saya sampaikan tu bercanggah dengan hukum. Begitu tuan-tuan kan, tak boleh ikut mana-mana. Dia tu wali. Tuan-tuan baca, saya selalu sebut kisah Imam Abu Yazid Bustami kan, dia bawa murid dia pergi satu syekh ni memang makruf viral wali besar zaman itu. Sampai ke masjid tersebut, rombongan dah sampai ke masjid tersebut, macam tuan-tuan pergi rombongan mana, masjid Pondok Al-Barakah, Datuk Kazim, pergi ziarah Habib Noh di Singapura, begitulah kita buat rombongan sampai tuan-tuan nampak syekh yang orang viralkan hebat tu berludah dalam masjid depan Kaabah, depan kiblat, arah kiblat, ludah. Imam Abu Yazid pandang, Imam Abu Yazid pun wali besar juga, tapi dia tak naklah naikkan diri dia je kan, dia tengoklah banyak lagi wali kat dunia ni, jom pergi tengok syekh sana, ambil berkat dengan dia kan, minta doa. Tengok tuan-tuan, wali itu berludah dalam masjid arah kiblat. Kata Imam Abu Yazid, jom balik. Maknanya apa? Itu tak boleh jadi wali macam tu. Syariat Allah, sunnah yang simple pun kau tak boleh jaga. Nampak tuan-tuan? Itu maksudnya ialah mazhab itu betul, syekh ni ada, mufti hebat, wali ramai, tetapi jangan berwalikan, jangan bermuftikan, jangan berqadhikan, jangan berguru kepada orang yang tuan-tuan dia mendakwa dia tu dah macam Tuhan. Faham? Dia maksum, jawapan dia mesti tepat, ustaz lain semua sesat. Itu semua tak boleh lah tuan. Jadi kita punya konsep asas tadi tuan-tuan sebelum pelaksanaan syariat ialah la ilaha illallah, itu yang dibawa, itu yang disampaikan tuan-tuan, dan tuan-tuan kita tadi mengikut siapa? Mengikut ulama, kerana ulama lebih kenal Allah, ulama lebih kenal Nabi. Itu sistem dia. Tetapi ulama yang mana? Ulama yang kenal Nabi, yang kenal Allah, tapi mendakwa kenal Allah, kenal Nabi, tapi cara dia ke laut tak boleh kita ikut. Itu maksud dia tuan. Jadi dalam huraian ni kata Syekh Wahbah, betul lah surah At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Maknanya apa? Mereka meletakkan tuan-tuan sistem gereja tu, kalau berlaku dulu sekular, dia memisahkan tuan-tuan agama dalam gereja je, luar politik ekonomi kau nak tindas, itu kau punya pasal. Pemisahan itu berlaku, pemikiran sekular tu bawa ke seluruh dunia, penjajah berjaya memisahkan kita, agama ni di masjid saja, jalan raya tak ada agama, padang tak ada agama, kan? Jadi sistem itu yang mereka perkenalkan, Yahudi ke Nasrani ke tuan-tuan, menyebabkan mereka mengatakan kamilah yang Tuhan, kamilah ada kuasa pengampunan. Begitulah. Syekh kita tak ada kuasa pengampunan doh tuan-tuan. Ulama-ulama kita tak ada. Ulama kita hanya nasihat kita, kau banyak sedekah, esok kami kau puasa sunat. Itu je yang boleh dibuat, dinasihatkan. Syekh kita boleh mendoakan kita tuan-tuan, tapi dia bukan Tuhan, dia bukan memakbulkan doa, dia hanya berdoa kepada Allah. Tuan-tuan faham kan? Jadi kalau dah syekh tu sebaris dengan Tuhan, kau sembah pula syekh tu, jadi syirik lah pula kau. Ini yang ditegur tuan-tuan sehingga dalam suratul Nahl mereka kata hadza halalun wa hadza haram, kan, ini halal ini haram. Halal haram ni mesti ada cara dia untuk memutuskan, bukan sukati-sukati kau je nak memutuskan halal haram tanpa merujuk kepada nas yang ada dalam Quran ataupun hadis. Itu tuan dalam bab-bab ibadah keagamaan. Tapi dalam bab-bab kepimpinan, politik, pergi ke Putrajaya, nak jadi PTD, nak jadi polis, urusan-urusan yang membabitkan perkara itu, kita serahkan kepada yang pakar. Ada kita panggil SUK ke KSN ke Ketua Polis Negara, itu mereka yang mahir dalam bidang tu, yang mengatur, yang menguruskan. Tuan-tuan,
dan kita faham bahawa ramai yang menolak, ya, yang tidak menerima kalimatun sawa itu tadi, tuan-tuan, mengaku Islam, kan, mengaku sembah Allah tapi kafir. Tuan-tuan, mereka mengangkat Nabi Isa, Kristian. Mereka mengangkat Nabi Uzair, Yahudi. Mereka mengangkat malaikat, musyrikin. Ini semua diangkat sebagai Tuhan. Kan? Jadi tak boleh, ya. Sesat, kufur, tuan-tuan, dan lebih jelas lagi pada poin berikut itu, kata Syekhuna Prof. Wahbah radhiyallahu anhu, lebih jelas lagi, mereka pula babitkan Nabi Ibrahim. Kan cari pasal tu. Kan, dia dah tak ada tak menang hujah, dia babitkan nama orang tu, dia paut kat orang sini, dia jual nama orang tu. Ini perangai macam tu lah. Kan? Dia guna pula Nabi Ibrahim, tuan-tuan, padahal semua itu pembohongan belaka, ya. Okey, tuan-tuan, berjidal boleh, kata Syekh, beristimbatkan ayat hajajtum. Berjidal maknanya berdebat boleh, berpidato boleh, tetapi tujuannya menzahirkan kebenaran. Kepetahan Imam Abu Hanifah, bab berdebat power. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, tuan, banyak etis mulhid yang tak beriman ni banyak masuk Islam kerana kepetahan, kebijaksanaan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, ini soalan lah tadi. Orang tanya, anaknya pula lain roman ini, golap. Kan, seorang lelaki jumpa Nabi SAW, dia kata, Rasulullah, saya boleh dapat baby ni tapi golap anak saya ni, ulaman aswad. Jadi dia macam confused lah, aku putih, bini aku putih, pula anak aku golap pula. Kan, mana dapat dia punya genetik ini? Maka Nabi bagi logik lah. Kau ada kambing, kau ada unta tak? Ada, tak ada. Color unta kau apa? Merah. Ada color campur sikit tak? Dipanggil campuran hitam dengan merah tu, ada tak? Ada. Tapi macam mana dapat campur tu, color campur tu mana datang? Mungkin di situ adalah dipanggil irqan naza'ahu, adalah campuran benih ke, campuran tok moyang marin punya darah ko, color ke. Sama lah anak kau ni. Kan, mungkin tak ikut color kau dengan orang rumah kau, tapi ikut color wan dia. Muka anak tu tak rupa abah mak, rupa nenek, rupa moyang. Macam tu lah, tuan-tuan. Jadi di sini Nabi bagi logik kepada yang bertanya, tuan-tuan. Maknanya perdebatan ini harus berlaku, boleh berlaku. Perdebatan Yahudi Nasrani ini memang ke laut, memang hanya nak bergaduh, memang nak tegakkan benang yang basah. Betul kaki klaim, kan, tuan-tuan. Tetapi ulama-ulama Islam, apa yang Nabi ajar kita, wajadilhum billati hiya ahsan, berdebat dengan sopan, beretika, tujuan hanya untuk mengajak orang kepada Islam. Tuan-tuan, alhamdulillah. Jadi itulah yang kita harapkan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang bawah tu kita dah baca tadi pada Sababun Nuzul ayat 68. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.